Kita buka majlis dulu dengan surah Al-Fatihah. Lepas tu terus saya serahkan pada Ustaz Rifki lah. Okey. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Adibah, muslim-muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sambung pelajaran kita pada muka surat 10 dalam buku Hadis 40 karangan Mustafa bin Abdul Rahman. Jadi tajuk hari ini adalah hadis sebagai sumber hukum. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif pengarang kitab ni, sumber hukum Islam ialah Quran dan hadis. Akan tetapi walaupun keduanya dipandang pokok atau dasar hukum, namun harus pula dianggap bahawa Al-Quran itu dasar pertama dan hadis dasar kedua. Jadi dalam ilmu usul fiqh pun ada. Ilmu usul fiqh, kalau kita belajar ilmu usul fiqh, sumber-sumber hukum dalam Islam ni ada banyak. Hukum yang dalam Islam ada banyak. Yang disepakati ada 4. Maksudnya seluruh ulama sepakat menerima ia adalah sumber hukum. Pertama, Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Dan yang keempat, qiyas. 4 sumber hukum ni semua ulama-ulama fiqh terima. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran, kalamullah lah. Hadis, kalam Rasulullah SAW. Ijma' maksud dia persepakatan para ulama mujtahidin. Itu ijma'. Dan yang keempat, qiyas. Qiyas ni analogi. Kenapa dadah haram? Qiyas dengan hukum arak. Kerana sama-sama memabukkan. Baik. Itu 4 sumber hukum yang disepakati. Dan di sana terdapat banyak lagi sumber-sumber hukum lain yang tidak disepakati. Contoh, al-istihsan. Lagi, al-masalih al-mursalah. Lagi amal ahli Madinah. Apa yang orang Madinah buat, itu jadi sumber hukum. Orang Madinah awal. Yang tu diterima oleh Imam Malik. Imam lain tak terima. Itu contohlah sumber hukum. Jadi hari ni kita belajar sumber hukum yang kedua. Apa dia? Hadis. Tapi pengarang ni kata, walaupun dua-duanya sumber hukum, tapi perlu diingat bahawa Quran mendapat tempat yang pertama. Kenapa? Dia pensyarah. Tegasnya hendaklah dipandang bahawa kedudukan dan maqam atau maqam ni kedudukan lah, atau tingkat dan tingkatan Al-Quran lebih tinggi dari kedudukan hadis. Apa? Quran lebih tinggi daripada hadis. Sebab Quran ialah kitabullah yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan maknanya sekali. Lafaz dan maknanya. Dia macam hadis. Hadis lafaz dari Nabi dan juga makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran lafaz dari Allah, makna pun dari Allah. Hadis kursi lain. Hadis kursi lafaz dari Nabi, makna dari Allah. Apa maksud makna tu? Ungkapan tu ungkapan Nabi, tapi kehendak tu kehendak Allah. Tu hadis kursi. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah berfirman. Nabi bersabda, Allah berfirman. Apa dia? Aku ikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Okey, perkataan aku ikut sangkaan hamba-Ku terhadapku tu, itu ana inda dhanni 'abdi bi, tu ungkapan tu Nabi yang susun. Nabi yang letak ungkapan tu. Mana subjek, mana predikat, apa semua tu Nabi letak. Tapi makna tu daripada Allah. Adapun Quran ni, ungkapan tu pun daripada Allah dan kehendak ataupun makna pun daripada Allah. Dua-dua daripada Allah. Jadi
yang subjek kat mana, predikat kat mana, apa semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tapi kalau apa nama, kalau hadis ni, hadis kursi susunan perkataan tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Quran menempati tempat yang tertinggilah sebab dia dua-dua daripada Allah. Dan diterima oleh umat Islam. Yang pertama kerana dua-dua daripada Allah. Seterusnya diterima oleh umat Islam dari Nabi dengan jalan yang qat'i. Qat'i ini maksud dia yang yakin kebenarannya. Kenapa yakin kebenarannya? Tidak ada sebarang keraguan padanya dan didengar itu serta dihafaz oleh sejumlah sahabat yang terkemuka. Kemudian mereka menulisnya pula menurut perintah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi apa nama kekuatan dalil, kalau Quran tu confirm kuat. Kerana apa? Kerana Quran ni datang secara yang diyakini. Maksudnya memang confirm datang daripada Allah Taala kerana dia diriwayatkan secara mutawatir. Mereka juga kemudian disebut dalam ni, kemudiannya mengumpulkan Quran dalam mushaf dan diterima oleh umat Islam menurut asalnya, satu huruf pun tidak hilang atau berubah sejak berzaman-zaman. Jadi apa yang Nabi terima, yang itulah yang kita terima dan diyakini. Kalau Quran confirm sahih, bukan sahih lagi, mutawatir. Inilah yang difirmankan oleh Allah Taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. Surah Al-Hijr ayat 9, Allah Taala berfirman, juzuk 14, muka surat 262 kalau Quran. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, dua kali apa nama pengulangan menunjukkan apa nama penegasan. Memang kami sungguh nazzalna al-Quran, turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah pemeliharanya. Allah dah janji dia akan pelihara Quran. Jadi kalau ayat Quran ni tambah satu huruf pun tak ada, kurang satu huruf pun tak ada, memang confirm benar-benar mutawatir, qat'i, diyakini. Walaupun bacaannya berbeza. Ada beberapa jenis bacaan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, inna hadzal Quran yanzilu ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Dengan makna 7 cara bacaan. 7 cara. Di 7 cara tu pun ada lagi rawi-rawi sehingga lahir 14 cara. Kalau ada duri, kalau duri tu ada 2. Duri Kisai, duri Abu Amru. Perawinya sama duri tapi dia punya qiraatnya lain. Jadi yang tu perbezaan bacaan. Perbezaan bacaan tapi tetap dia merupakan mutawatir. Baik. Jadi Allah dah janji wa inna lahu lahafizun, akulah pemelihara Quran kata Allah Taala. Jadi confirm. Ayat Quran confirm. Jadi seterusnya yang kedua, hadis. Hadis yakni sunnah tidak pula demikian keadaan. Tidak demikian keadaannya maknanya tidak diriwayatkan secara mutawatir. Hadis qauli iaitu perkataan amat sedikit sekali yang mutawatir. Apa makna mutawatir? Mutawatir ini maksud dia diriwayatkan oleh satu kumpulan manusia kepada satu kumpulan manusia yang mustahil mereka berkumpul untuk berdusta. Contoh Quran kan, Nabi baca pada sahabat. Sahabat ni mungkinlah 100 orang katakanlah. Dia pun baca pula kepada tabi'in. Tabi'in 100 orang. Makna 100 orang ni bukan jarang, mustahil lah mereka berpakat untuk berdusta. Itu maksud mutawatir. Mutawatir diriwayatkan dari satu kumpulan kepada satu kumpulan. Yang mana kumpulan tu mustahil mereka berpakat untuk berdusta. Itu mutawatir. Quran lah contohnya. Hadis ada yang mutawatir tapi sikit sangat. Terutama hadis qauli. Faham hadis qauli? Hadis qauli ni maksud hadis yang bersifat ungkapan, bukan bersifat perbuatan. Jadi kalau hadis tu bersifat ungkapan, dia tidak bersifat mutawatir kebanyakannya. Kenapa? Kerana Nabi SAW bagi tahu pada Aisyah seorang tu.
Aisyah je tahu. Kemudian Aisyah pula, dia bagi tahu kepada anak murid 2-3 orang. Jadi benda tu jadi sikit. Tapi kalau hadis tu hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi, mungkin dia mutawatir. Contoh Nabi semayang. Nabi semayang. Sahabat kan ramai, dia tengok Nabi semayang. So sahabat ramai dia kata Nabi ni semayang, dia angkat tangan Allahu Akbar macam ni. Jadi boleh katakan semua sahabat yang tengok Nabi tu ramai-ramai cakap macam tu. Kemudian diriwayatkan kepada tabi'in. Pun macam tu juga. Jadi hadis tu hadis mutawatir. So hadis mutawatir yang banyaknya adalah hadis perbuatan. Adapun hadis perkataan tak banyak sangat, kecuali hadis itu ketika Nabi ceramah ramai-ramai. Contoh hadis tentang Hajjatul Wada' kan. Nabi kan ceramah ramai-ramai orang dengar dalam haji tu. Yang tu boleh jadi mutawatir. Ataupun hadis innamal a'malu binniyat. Nabi ceramah. Tapi ramai-ramai dengar. Okeylah. Sebab itulah sebahagian ulama ambil berat bab ini. Sebagai contoh kan, dalam mazhab Hanafi, tak apa kita belajar fiqh sikit. Dalam mazhab Hanafi, angkat tangan ni kan, Allahu Akbar sembahyang kan. Yang sunat dalam mazhab Hanafi ialah ketika takbiratul ihram je. Allahu Akbar. Nak rokok, dia tak angkat tangan. Iktidal, tak angkat tangan. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita sembahyang sunat bagi kita angkat 4 tempat. Jangan angkat lebih. 4 tempat ni je sunat. Yang pertama, Allahu Akbar ketika sembahyang, ketika mula-mula sembahyang. 1. Yang kedua, Allahu Akbar rokok, angkat tangan, sunat. Yang ketiga, Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd ketika iktidal. Yang keempat, ketika bangun dari tahiyat awal. Tahiyat awal kita bangun, sunat kita angkat 4 tempat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sunat 4 tempat ni kerana apa? Kerana ada hadis qauli, hadis perkataan. Seorang sahabat bagi tahu, hadis perbuatan, tapi seorang sahabat je riwayatkan, tak ramai. Hadis ni hadis perbuatan. Sahabat ni bagi tahu, aku tengok Nabi SAW kalau dia semayang, dia angkat tangan sekali, mula, kemudian rokok sekali, iktidal sekali, bangun daripada tahiyat awal sekali, iaitu rakaat 3. Tu yang aku tengok. Ya. Jadi Imam Syafi'i pun terima sebab hadis tu hadis sahih. Imam Hanafi kata aku tak terima hadis. Sebab bukan sahabat seorang je tengok bila Nabi semayang. Sebab Nabi semayang hari-hari. Kenapa hadis ni datang dalam keadaan seorang sahabat je tengok? Mana bukan mutawatir. Patut mutawatir lah hadis ni sebab orang tengok Nabi semayang hari-hari. Kan? Patutnya ramai lah sahabat yang riwayatkan. So pada aku hadis ni ada something wrong, so aku tolak. So aku tak fatwakan sunat angkat tangan pada rokok, iktidal dan bangun daripada rakaat kedua. Rakaat kedua, bangun daripada tahiyat awal. Imam Syafi'i kata walaupun hadis ini datang dalam keadaan tidak mutawatir tapi dia sahih. Sahabat tak menipu, tabi'in tak menipu, dia sahih. So aku terima. Sebab tu berlaku perbezaan pandangan tu. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang mazhab Hanafi, dia semayang kalau geng Pakistan tu, mana dia angkat tangan. Kalau semayang apa? Kalau semayang jenazah. Semayang jenazah geng Hanafi, angkat tangan sekali, Allahu Akbar, walaupun 4 kali takbir. Macam tu, orang-orang Hanafi. Jadi kerana apa berlaku perbezaan ni? Kerana perbezaan penerimaan riwayat. Dia tak macam Quran. Kalau Quran tu orang terima secara sepakat. Tapi hadis tak. Kerana itulah hadis berada di ranking yang kedua. Kerana dia kata apa? Hadis perkataan amat sedikit sekali mutawatir, iaitu kebanyakan mengenai amal ibadat seperti sembahyang 5 waktu, bilangan rakaat dan cara mendirikannya, puasa Ramadan dan haji. Sebab tu berbeza pandangan antara Ibnu Umar dengan Aisyah dalam bab mandi wajib. Ibnu Umar memfatwakan kalau orang perempuan dan Imam Syafi'i ambil pandangan Ibnu Umar. Dia tak ambil pandangan dia tak ambil pandangan Aisyah. Imam Syafi'i Ibnu Umar sahabat, dia memfatwakan kalau orang perempuan ada sanggul, bila nak mandi wajib dia kena buka sanggul supaya air rata. Bila dia cakap gitu, bila dia fatwa macam tu, didengar oleh Aisyah. Aisyah kata aku mandi janabah sama dengan Nabi. Aku mandi wajib sama dengan Nabi. Aku tengok Nabi
Aku mandi dengan dia, hanya aku ambil air dan aku letak 3 kali. Aku jirus 3 kali. Tak adalah nak lepas-lepas. Nabi okey je. Ha. Jadi hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Adapun Ibnu Umar bagi mengajar orang, Ibnu Umar kata kena lepas sanggul supaya rata. Jadi Aisyah kata, kenapa Ibnu Umar tak suruh botak terus kepala? Botakkan terus kepala. Aisyah cakap itu. Jadi ada dua pandangan di sinilah. Jadi Aisyah ni sebab dia seorang je tengok ataupun mandi sama dengan Nabi. Jadi hadis tu jadi berbeza pandangan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, untuk lebih beringat-ingat, maka mazhab Syafi'i memfatwakan pandangan Ibnu Umar, iaitu dibuka sanggul. Jangan pula lepas ni buka mandi jenazah, mandi janabah tak buka sanggul pula. Kena buka. Walaupun kita belajar hadis Aisyah, tapi kita amal hadis Ibnu Umar kerana kedua-duanya hadis, dan itulah yang diamal dalam mazhab kita. Cuma saya nak bagi tahu perbezaan pandangan tu kenapa berlaku macam tu. Kerana bukan semua orang tengok Nabi buat sesuatu. Baik. Kemudian jadi Quran lain. Quran tak. Quran sebab ia datang dalam keadaan mutawatir. Quran itu asal, iaitu umpama pokok dan pangkal bagi hadis. Segala yang diterangkan hadis adalah asalnya dalam Al-Quran. Betul lah, hadis datang menerangkan Al-Quran. Kerana Quran ni Allah Ta'ala sebut ma farratna fil kitabi min syai' dalam ayat seterusnya. Hal ini jelas dibuktikan oleh ayat-ayat Quran yang menegaskan bahawa Quran itu cukup sempurna lagi lengkap isinya. Sebagaimana firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan di dalam kitab itu daripada sesuatu. Satu benda pun Allah Ta'ala tak tinggal. Dia cakap berlaku. Cuma dia cakap, dia bagi tahu secara umum atau secara khusus. Corona adalah Quran Corona. Tanya ada tak COVID? Ada tak COVID dalam Quran? Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tidak malu, tidak segan untuk membuat apa-apa bentuk perumpamaan, walaupun Allah memperumpamakan sesuatu dengan nyamuk. Bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk pun Allah Ta'ala tak segan. Ayat ni nak menyatakan orang kafir ni, bila Nabi SAW baca ayat buat perumpamaan nyamuk, orang kafir buat apa? Quran. Nyamuk pun buat kira, buat perumpamaan dengan nyamuk. Macam tu. Allah Ta'ala bagi tahu, aku ni tak malu nak buat apa-apa perumpamaan. Sebab makhluk aku berlaku. Usahkan nyamuk. Yang kecil daripada nyamuk pun aku boleh buat perumpamaan. Kata Allah Ta'ala. Jadi kalau sekarang kan, orang paling takut yang kecil daripada nyamuk. Sekarang. Sampai pakai mask lah, pakai apa lah. Ya. Sebab takut kepada benda yang lebih kecil daripada nyamuk. Dulu Aedes, nyamuk lah. Sekarang Allah Ta'ala sebut, wama fauqaha, dan apa yang lebih kecil daripada nyamuk, kalau aku nak buat perumpamaan pun tak heran sebab aku punya. Jadi ada dah kaitan dengan COVID-19 ni. Orang takut berlaku sebab Allah Ta'ala Maha berkuasa. Sebab itulah bila Allah Ta'ala sebut tidak kami tinggalkan sesuatu apa pun dalam kitab ni, aku sebut belaka, kata Allah Ta'ala. Jadi ada orang tanya, buat roti canai ada disebut dalam Quran? Orang tanya pelik-pelik. Jawabnya ada. Ada buat roti canai dalam Quran. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi buat roti canai tu jangan tanya saya. Pergi tanya orang buat roti canai lah. Maknanya ada lah tu. Ada. Maknanya Quran tak tinggal. Dia sebut semua. Sebab itulah saya sebut dalam tazkirah saya semalam tentang Quran merentas kurikulum. Jadi ramai orang duk ngajar kan. Duk ngajar sains ke, duk ngajar sejarah ke. Jadi kami 8 tahun lepas dipanggil untuk buat Quran merentas kurikulum. Maknanya nak buat satu modul bagi kepada cikgu-cikgu yang ngajar sains. Kalau dia ngajar sains tu tentang pembiakan contoh, penciptaan manusia, maka saya tolong cari ayat Quran, tolong bagi tahu supaya mereka boleh bacakan kepada anak-anak murid mereka. So tentang pembiakan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, 13. Tu secara jelas. Boleh tengok
penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun. Kalau ejen pendebungaan gamet jantan dengan gamet betina. Macam mana pokok nak berbuah, kena gamet jantan dengan gamet betina. Maka apakah ayat yang menunjukkan bahawasanya adanya angin sebagai ejen pendebungaan. Angin datang, dia bawa gamet jantan pergi ke gamet betina atau sebaliknya. Macam mana caranya? Antaranya orang yang bawa, antaranya angin yang bawa, angin yang terbangkan. Dan angin yang terbangkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr ayat 22. Saya tolong cari ayat ni, sebab kalau kita belajar sains tingkatan 3, ejen pendebungaan dia tulis angin. Jadi cikgu sains ni cakap angin je lah. Dia pun syarah-syarah, padahal Quran dah bagi tahu, wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami hantarkan angin sebagai ejen pendebungaan. Surah Al-Hijr ayat 22. Jadi kerja saya waktu tu 8 tahun lepas, cari manakah sukatan pelajaran sains ke sejarah ke matematik ke apa tak kira yang ada kaitan yang Quran ada bagi tahu, tolong senaraikan dan tolong bagi tahu kepada cikgu-cikgu. Yang saya buat 8 tahun lepas dalam program Islam Hadari. Waktu tu 8 tahun kot, 8 tahun 9 tahun lepas lah, zaman Pak Allah. Jadi salah satu program zaman Pak Allah nak memasukkan Quran ke dalam sistem pengajaran kita lah. Saya pun buat. Lepas tu jatuh Pak Allah, jatuh habis sampai benda-benda macam ni tak ada juga. Tu rasa-rasa sedih juga. Baik, nak bagi tahu apa yang saya nak bagi tahu, semua dalam Quran Allah Taala sebut. Tengok ayat seterusnya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Wa nazzalna, dan kami turunkan kepada engkau al-kitab, iaitu Quran, tibyanan, untuk menerangkan, likulli syai'in, bagi segala sesuatu, wa hudan, menjadi petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra, dan perkhabaran gembira, lil mu'minin, bagi orang beriman. Jadi nak bagi tahu, inilah di Quran dijelaskan semua. Jadi kalau orang rajin kaji Quran ni, rajin dengan Quran ni, insya-Allah dia dapat semua tu. Dia dapat tibyanan, penjelasan, dia dapat petunjuk, dia dapat rahmat, dia dapat busyra. Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada yang duduk depan saya ni lah, akak-akak, makcik-makcik, adik-adik yang duduk kat sini ni yang minat-minat Quran. Saya tahulah orang datang kuliah ni memang kaki-kaki Quran lah, dia suka baca Quran. Dan saya bila tengok Facebook tu rasa suka, rasa gembira, sebab antara yang paling ramai tengok ni ialah program Quran. Uwais Qarni ngajar Quran, pakat tengok ramai dia punya penontonnya. Tengok Quran lah yang ngajar tajwid tu, dia baca satu tu ramai. Views dia sampai 2,000, 3,000. Yang perempuan tu nama apa, ustazah yang biasa pakai telekung tu. Ustazah yang suara sedap pakai telekung. Ngajar pakai telekung. Saya tengok baru ni sampai 10,000 ikut. Allah, saya kata bagusnya, alhamdulillah. Tadi pagi ni saya tengok Ustaz Basit, Dr. Basit ngajar kuliah subuh. Yang tu 3,000. Jadi kita gembira. Bila kita tengok kita buat Facebook, adalah 90 orang. Tak apa dah lah. Alhamdulillah dah tu, adalah 90 orang tengok. Semalam buat Facebook, tengok views dalam 100 orang. Okey dah tu. Alhamdulillah. Maknanya ramai orang minat Quran. Okey. Moga-moga Allah Ta'ala dengan berkat ramai ngajar Quran ni, maka Allah Ta'ala angkatlah wabak ni sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Saya tengok musim PKP ni makin ramai. Musim PKP makin ramai orang tengok. Maknanya orang buat benda baik lah musim PKP ni. Moga-moga Allah Ta'ala berkatilah ahli-ahli Quran. Maka dengan ini teranglah bahawa Al-Quran sebagai sumber hukum adalah dalam tingkatan pertama, sedangkan hadis adalah tingkatan kedua. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi bahawa Nabi SAW dikala mengirimkan Mu'adz ke Yaman telah berkata kepadanya. Ini cerita Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal ni dihantar ke Yaman untuk menjadi qadi. Untuk menjadi hakim kat sana. Maka Nabi test, Nabi temuruga keupayaan dia. Nabi tanya apa? Bima tahkum. Nabi tanya dia, dengan apa yang akan engkau hukumkan? Jawab Mu'adz bin Jabal, bi kitabillah.
Aku akan hukum ikut Quran lah. Kalau Quran kata gitu, aku buat gitulah. Faqala, Nabi pun tanya lagi, fa illam tajid, kalau kau tak dapati dalam Quran tu, tengok-tengok tak jumpalah hukum hakam secara jelas nak buat macam mana Quran. Tak jumpa macam mana? Jawab Muaz, bisunnati rasuli. Aku akan berhukum dengan sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat, aku buat. Nabi tanya lagi, fa illam tajid, kalau tak jumpa juga. Kalau zaman sekarang senang, WhatsApp je. Duduk kat Yaman, duduk kat mana pun ada masalah, WhatsApp je. Semalam orang tanya saya hukum. Apa nama? Tak apa, ada talian hayat. Ustaz sekarang tak ada masalah. Orang tanya saya hukum, duit gratuiti, wajib bayar zakat tak? Gratuiti, orang besara kan dapat gratuiti sekaligus. Mula-mula dapat lamsam, katalah dapat 200,000. Wajib bayar zakat tak? Saya kata ikut yang saya belajar dululah. Tahun-tahun 2000 dulu. Wajib bayar zakat tapi lepas tahun. Maknanya dapat lamsam, dia panggil mal mustafad, harta perolehan. Dapat 100,000, 200,000, okey. Tak wajib dizakatkan lagi. Tahun depan tengok duit tak habis lagi. 200,000 dapat tahun ni, tahun depan pun 200,000 juga. Baru kena zakat setahun. Yang tu yang saya belajar dulu lah saya kata. Tapi kena tengok balik fatwa semasa. Kok fatwa semasa ada apa nama? Ada berubah. Itu tahun 2000. Saya pun WhatsApp Ustaz Luqmanul Hakim, Amin Baitul Mal. WhatsApp dia. Dia pun jawab. Macam itulah hukumnya sama. Tapi kalau nak bayar awal, kami terima. Dapat terus, tu bayar pun kami terima. Jadi tak apalah ada talian hayat. Muaz bin Jabal ni nak macam mana kalau duduk kat Yaman tu? Nabi SAW duduk kat Madinah. Macam mana? Kata Muaz bin Jabal, kalau tak jumpa juga dalam sunnah Nabi, Nabi tanya, kalau tak jumpa, nak buat macam mana? Jawab Muaz bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi. Saya akan berijtihad dengan fikiran saya sendiri. Maknanya saya akan buat penyelidikan. Akan ijtihad. Akan berusaha buat penyelidikan untuk bagi hukum. Baik, waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang dada Muaz, kemudian Rasulullah bagi tahu, alhamdulillah allazi waffaqa Rasulillah bima yardahu Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi waffaqa Rasulillah, yang telah memberikan taufik kepada utusan Allah, iaitu Muaz lah. Rasulullah tu utusan Allah, tapi Muaz ni Rasulillah, utusan kepada utusan Allah, bima yardahu Rasulullah, sebagaimana yang disukai dan diredai oleh Rasulullah. Baik. Jadi jelas. Mula-mula Quran baru hadis. Selanjutnya itu cerita Nabi dengan Muaz. Ni cerita Sayyidina Umar pula. Selanjutnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengirim perintah kepada seorang hakim di Kufah. Kufah nama dia Shuraih Al-Qadi, terkenal. Dalam surah itu dikatakan seperti berikut. Ini arahan Umar kepada Shuraih Al-Qadi. Shuraih Al-Qadi ni qadi hebat pada zaman Umar yang menjadi hakim mahkamah syariah di Kufah. Jadi dia terang kepada Shuraih, lihat yang telah terang kepada engkau dalam kitabullah, maka janganlah engkau bertanya lagi mengenainya kepada seseorang, dan apa yang tidak nyata kepada engkau dalam kitab Allah, maka ikutilah pada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan dia. Tengok Quran. Kalau tak ada dalam Quran, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara berhukum. Sama juga fatwa sekarang pun gitu juga. Fatwa sekarang kalau ada apa-apa isu, rujuk Quran. Tak ada dalam Quran, rujuk hadis. Samalah juga dengan apa nama sembahyang jarak-jarak zaman sekarang ni, yang duk bising vaksin lah apa semua tu, apa nama mufti nak buat keputusan, dia tengok Quran. Lepas tengok Quran, tengok hadis. Tak ada tengok hadis, dia tengok pandangan-pandangan ulama untuk bawa apa nama hukumnya. Jadi kalaulah mufti dah keluarkan hukum supaya apa nama ambil vaksin, ambil je vaksin. Tak usah cakap banyak. Kalau mufti dah keluarkan hukum sembahyang tu kena jarak-jarak lah. Kalau mufti dah keluarkan kena sembahyang 4 orang je, 4 orang je. Tak usah duduk sedih-sedih lah. Walaupun ada sedih, mungkin pada sedih tu ada apa nama, ada pahala sedih tu pula. Pagi ni saya rasa sedih pagi tu. Rasa sedih kenapa? Rasa sedih bila saya pergi masjid. Saya tak apa, saya imam. Saya boleh pergi masjid sentiasa.
Saya pergi sembahyang subuh. Pergi sembahyang subuh sampai kat pagar surau sebelah rumah saya tu. Ada seorang pakcik ni masuk. Saya tahu pakcik ni tak ada nama. Dia ada nama 4 orang je. Imam, Bilal, Noja dengan seorang AJK. Saya dah tahu 4 orang tu siapa. Jadi pakcik ni tak ada nama. Dia datang. Datang, saya pun tak cakap apa, tak apalah. Kalau sembahyang lah. Jadi 5 orang kan. Kita pun takkan boleh datang tangkap pagi ni. Datang masuk tu, rupanya dia masuk, dia pergi kat tabung. Dia pergi kat tabung, dia masukkan duit tabung, dia balik. Dia masuk duit dalam tabung, dia balik. Saya rasa sedih. Saya kata baiknya pakcik ni. Rupanya amalan dia. Sebelum ni pun kita perhati. Kalau dia waktu tak PKP pun main dia bubur masuk. Memang sedekah subuh tu dia tak tinggal. Dia tak tinggal sedekah subuh. Jadi mungkin nak sembahyang subuh pagi ni, dia rasa tak selesa kalau tak sedekah dulu. Terus dia jalan pergi surau, sedekah, dia balik sembahyang. Allah, saya pun sedih tu sebab saya tak terlupa nak tahan dia. Tak apalah sembahyang. Terlupa saya jadi apa nama? Yalah dah kajak kata 4 orang. 4 orang jelah dah. Kita pun waktu sembahyang sunat pun teringat, Allah, kalau aku bagi tahu pakcik tunggulah sembahyang sekali. Kalau aku bagi tahu gitu pun, tapi mungkin dia tak nak kot sebab kajak ada suruh 4 orang. Tapi nak bagi tahu betapa dia ni berusaha datang nak sedekah subuh. Ya Allah, pakcik ni baik. Dah tua dah, dia kena kanser. Kat perut dia ada keluar apa nama? Apa istilah dia panggil yang najis kat keluar. Colostomy bag. Betul. Ya, Dr. Nordin Darus temu ramah seorang orang Kelantan nyanyi sedap. Kan orang tu pakai stop. Stoma. Itulah. Dia pakai itulah dia tu. Pakai tu. Dia semayang jemaah aja. Jadi rasa sedih lah pagi ni. Kenapa aku silap tak cakap dengan dia? Rasa bersalah. Tapi tak apalah. Sebab apa? Sebab saya doakan dia dapat juga 27 pahala. Sebab dia semayang kat rumah. Kenapa? Kerana ini adalah arahan pemerintah. Tak ada masalah. Baik. Selain itu, hadis atau sunnah adalah juga menjadi penerangan, penafsiran, penentuan dan lain-lain. Baik. Yang ni kita belajar hadis ni, peranan hadis terhadap Quran. Kalau nak apa nama? Kalau nak tulis nota pun bolehlah. Peranan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, dia sebut secara tak detail. Yang pertama, hadis menjelaskan. Pertama, hadis menjelaskan apa yang tidak terang dalam Al-Quran. Menjelaskan apa yang tidak terang dalam Al-Quran. Contoh, Quran kata apa dia? Aqimus salah. Apa dia aqimus salah? Dirikan sembahyang. Taklah jelas sangat. Macam mana dirikan sembahyang? Maka datang hadis. Apa hadis punya peranan? Hadis bagi tahu, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Itu maknanya hadis menjelaskan, dia panggil bayan, menjelaskan apa yang tidak jelas dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua dia memperkukuhkan apa yang Quran bagi tahu. Memperkukuhkan apa yang Quran bagi tahu. Apa dia? Quran bagi tahu berdosa syahadatuz zur. Syahadatuz zur maksud dia saksi dusta. Quran bagi tahu berdosa, datang hadis kukuhkan lagi. Orang buat gini jadi gini, orang buat gini jadi gini. Orang buat dosa ini dapat ni. Tu perkukuhkan. Maknanya memperkemaskan apa yang Quran bagi tahu. Seterusnya Quran hadis mengkhususkan apa yang Quran umumkan. Maksudnya ayat arahan Quran secara umum. Datang hadis mengkhususkan apa yang Quran umumkan. Contoh,
Contoh, Quran kata, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Maksud dia, wahai orang beriman, hendaklah kamu keluarkan zakat terhadap apa yang kamu usahakan dan zakat terhadap apa yang kamu tanamkan. Jadi umum, mana tanam kena zakat berlaku. Kerja meniaga kena zakat berlaku. Jadi umum. Jadi datang hadis Nabi, kena zakat kalau cukup nisab. Datang hadis Nabi sebut kena zakat kalau cukup nisab. Fima yablughu khamsata awsuq. Kalau tanaman kena cukup 5 wasak. Kalau padi 5 wasak tu berapa? Lepas tu kalau hadis pula datang, kalau tanaman yang kena zakat hanyalah tanaman asasi, macam tu. Kemudian perusahaan pula, banyak mana zakat. Kalau apa nama emas, kalau emas, zakat emas sebanyak 85 gram. 20 misqal bersamaan 85 gram. Kalau zakat simpanan ke, ada lebih 85 gram emas, maka wajib bayar zakat 85 gram, menyamai lebih kurang 20 ribu lebih lah nisabnya. Jadi hadis datang mengkhususkan apa yang umum. Baik. Okey, hadis juga datang menetapkan apa yang disebut secara mutlak, dia panggil. Menetapkan apa yang disebut secara mutlak. Okey, contoh. Apa yang disebut secara mutlak. Datang Quran, datang hadis menetapkan. Okey, Quran kata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan kena potong tangan. Allah Taala sebut mutlak, tangan. Tangan, ni tangan, ni tangan, ni tangan. Kan? Jadi nak potong kat mana? Nak potong. Quran kata kena potong tangan orang mencuri. Soalannya nak potong kat mana? Sini ke, sini ke, sini ke? Maka hadis datang, tengok Nabi buat, Nabi potong kat sini. Maka pencuri potong kat sini. Jadi hadis tu datang menetapkan apa yang mutlak. Dan seterusnya, okey, seterusnya menambah hukum baru. Peranan seterusnya menambah hukum baru. Dia panggil bayan tasyri'. Menambah hukum baru. Contoh menambah hukum baru. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut tentang perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini, maknanya kalau nak kahwin tak boleh kahwin dengan mak, tak boleh kahwin dengan apa nama anak. Antaranya siapa dia? Ayatnya hurrimat alaikum ummahatukum, surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 23. Surah An-Nisa ayat 23. Yang ni adalah apa nama perincian satu persatu siapa dia yang diharamkan kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum, haram kahwin dengan mak kamu. Wa banatukum, anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, adik-beradik perempuan kamu. Wa ammatukum, makcik-makcik belah bapa kamu. Wa khalatukum, makcik-makcik belah ibu kamu. Wa banatul akhi, anak-anak saudara kamu. Yang saudara lelaki, anak-anak saudara kamu, anak abang kamu. Wa banatul ukhti, anak kakak kamu. Atau adik perempuan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, haram juga kamu kahwin dengan ibu susuan kamu. Wa akhawatukum, adik-beradik susuan kamu. Haram juga kamu kahwin dengan wa ummahatu nisaikum, ibu kepada isteri kamu, mak mertua lah. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dan juga anak-anak isteri kamu, anak tiri. Kahwin dengan janda, anak dia haram dikahwini. Jadi panjang sikit huraian. Lagi, jadi panjang huraian, nanti saya huraian lagi kali. Wa halailu abnaikum, dan menantu kamu. Sebab tu menantu ni haram muabbad. Kalau dah pernah jadi menantu, dia haram sampai bila-bila. Maknanya kalau dah bercerai pun, kalau nak bersalam dengan bekas mak mertua pun tak batal sembahyang. Baik. Kemudian
Lagi wa an tajma'u bainal ukhtain, dan poligami dua beradik haram. Kahwin dengan kakak, berkenan tengok adik, jadi adik bini nombor dua, haram. Jadi itu sahaja yang disebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Soalan saya, kalau poligami mak saudara dengan anak saudara boleh tak? Kahwin dengan seorang perempuan ni, duduk 5-6 bulan tengok anak saudara perempuan ni solehah. Comel pun comel, solehah pun solehah. Boleh tak nak jadikan anak saudara tu madu kepada mak saudara? Tu soalannya. Boleh tak? Tu Quran tak ada sebut tu. Tak ada lah Quran kan? Buka Quran surah An-Nisa, tak ada pun ayat tu. Tak ada kata boleh. Tak ada kata tak boleh. Tak ada kata tak boleh. Quran kata wa an tajma'u bainal ukhtain, kamu poligami dua beradik. Tak boleh. Quran poligami dua beradik. Datang hadis Nabi. Jangan kamu himpunkan antara anak saudara dengan mak saudara. Kahwin dengan anak saudara, tak boleh dah kahwin dengan mak saudara untuk poligami lah. Tapi kalau mak saudara mati, bolehlah ambil anak saudara. Jadi hukum ni adalah hukum yang didasarkan kepada hadis yang tidak disebut oleh Al-Quran. Itu maksud dia. Maksud yang saya bagi tahu peranan Quran itu, peranan hadis itu yang menambah hukum baru terhadap Al-Quran. Jelas itu contoh. Baik. Jadi perenggan yang kita baca ni, selain ini hadis adalah juga menjadi penerangan, penafsiran, penentuan lain-lain sebagainya tu, itulah yang saya huraikan. Dia sebut bawah ni sebagaimana yang dihuraikan dalam kitab-kitab usul fiqh. Itulah yang saya sebut tu, itulah dia peranan hadis terhadap Al-Quran. Baik. Okey, berhubung dengan ini Imam Ahmad berkata bahawa mencari hukum dalam Al-Quran hendaklah melalui hadis. Jadi kalau kita baca Quran, kita nak tahu hukumnya, kena rujuk hadis. Jangan dia kadang-kadang orang sekarang dia baca Quran, dia keluar hukum sendiri. Tak boleh. Baca Quran keluar hukum sendiri. Saya bagi contoh Bagi contoh, baca Quran. Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Quran sebut, jangan kamu dekati semayang. Jangan kamu dekati semayang ketika kamu mabuk. Boleh semayang hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sedar kamu cakap apa. Maknanya ketika hilang kewarasan tak boleh semayang. Ketika waras dah datang semula selepas lama waktu minum arak, boleh semayang. Jadi berdasarkan ayat ni, orang yang baca ayat ni sajalah. Minum arak tu boleh, dia kata. Yang tak bolehnya waktu nak semayang je. Sebab Quran kata jangan dekati semayang kalau kamu mabuk. Maknanya kalau bukan waktu semayang, mabuk tak apalah. Itu huraian dia sendiri. Sebab dia baca Quran, tak baca ayat Quran lain. Sedangkan ayat itu datang secara package. Ayat itu datang secara package dengan makna telah dinasahkan, telah dimansuhkan hukumnya. Iaitu minum arak tu dulu waktu zaman Nabi SAW dulu, waktu orang sahabat-sahabat duk minum arak lagi, ada seorang sahabat jadi imam, dia minum arak, waktu tu dia mabuk, dia pun baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Maksud dia, wahai orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Sebab dia jadi imam, dia mabuk. Jadi Quran pun turun. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sembahyang kalau kau mabuk. Waktu itulah. Jadi sahabat-sahabat bila nak sembahyang, dia tak mabuk. Kalau dia mabuk, dia tak sembahyang. Sehinggalah turun pula ayat sekali lagi. Apa ayatnya? Ayat berbunyi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak, berala, tenun nasib, semua tu kerja setan belaka. Tinggalkan. Jadi arahan tinggalkan itu menjadikan arak itu haram secara selama-lamanya. Baik. Jadi kalau baca Quran, nak faham, dia kena tengok ayat-ayat lain dan tengok juga hadis Nabi SAW. Macam mana nak faham Quran tu? Kena tengok hadis.
Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, wakulu washrabu, makan, minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga jelas benang putih daripada benang hitam. Tu Quran kata, khaytul abyadu minal khaytil aswad. Maka ada seorang sahabat nak tidur, dia ambil benang putih, dia letak. Dia pun tunggu hitam. Dia tunggu hitam. Benang tu dia tunggu hitam. Bila tunggu hitam tu maksudnya habislah waktu sahur. Kalau putih lagi boleh makan lagi. Tunggu bila tak hitam lah. Sebab maksud ayat tu ialah hadis Nabi sebut maksud tu adalah perumpamaan kepada fajar. Sebab fajar ada dua. Fajar sadiq dengan fajar kazib. Fajar sadiq maksudnya fajar sungguh lah, subuh sungguh. Yang kazib tu belum subuh lagi. Jadi itu nak faham. Kena rujuk hadis Nabi SAW. Maka dia kata lagi, satu-satunya jalan yang dibentang untuk mempelajari fiqh Islam dan syariatnya ialah hadis. So kalau nak faham Quran, kena tengok hadis. Mereka yang mencukupi dengan Al-Quran saja, ni geng-geng anti hadis ni. Mereka yang mencukupi dengan Al-Quran saja, dia maknanya dia anti hadis ni. Sehingga tidak memerlukan hadis dalam memahami ayat Quran dan mengetahui syariat-syariatnya, sesat. Itu jawabnya. Siapa yang berpada dengan Quran saja, tak perlu pada hadis, jawapannya sesat perjalanannya dan tidak akan sampai kepada maksud yang dikehendaki. Jadi golongan-golongan anti hadis ni golongan yang dalam buku disebut golongan yang sesat. Jadi kita ni bila kita belajar hadis ni, kita akan rasa nikmat, nak belajar lagi dan kita akan rasa yakin hadis tu benar-benar datang daripada Nabi, kerana proses penyaringan hadis tu berlaku secara teliti. Mana proses penyaringan hadisnya? Proses penyaringan hadis ada dalam ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis yang juga kita akan belajar muka surat 13. Muka surat 13 ni dia panggil ilmu mustalah hadis. Maknanya ilmu ni kena pelajari supaya kita kenal. Kalau kita dengarlah penceramah kata, hadis ni hadis maudhu'. Kita tahu, oh maudhu' tu maksud dia palsu, rekaan. Hadis ni hadis mutawatir. Katakanlah kalau ada penceramah kata hadis ni hadis mutawatir, oh kita tahu hadis mutawatir ni hadis yang diriwayatkan oleh satu kumpulan kepada satu kumpulan yang ramai. Ataupun penceramah ni kata hadis ni hadis dhaif. Hadis dhaif, maksud hadis dhaif terfaham, hadis yang tidak cukup syarat nak jadi sahih. Tu hadis dhaif, tak cukup syarat jadi hadis sahih. Penceramah ni kata hadis dhaif tapi boleh untuk diceramahkan sebab dhaifnya dhaif ringan. Maknanya itu dia panggil ilmu mustalah hadis. Jadi pengkategorian hadis-hadis yang saya sebut tadi berdasarkan ilmu apa? Ilmu mustalah hadis. Nama dia tu, ilmu mustalah hadis. Jadi hadis yang 40 yang kita belajar ni merupakan hadis-hadis sahih. 40 hadis ni semua hadis sahih yang telah diriwayatkan, maka tak bimbanglah kita nak belajar. Sebab zaman sekarang ramai orang sebar hadis maudhu'. Ramai orang sebar hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu maksud dia hadis rekaan. Ada pula sebahagian orang bila kita tegur, jangan sebar hadis maudhu'. Apa dia cakap? Dia kata tak apa, hadis maudhu' pun hadis juga. Tu orang tak belajar ilmu hadis. Saya sebar hadis maudhu' pun sebar hadis juga. Tak, hadis maudhu' tu bukan hadis. Hadis maudhu' itu adalah ciptaan dan rekaan. Nabi tak cakap pun. Kalau zaman dulu banyak. Zaman dulu, kalau sembahyang tarawih tu kan, dia tampal siap di surau. Kelebihan sembahyang tarawih malam pertama. Ni malam kedua. Ni. Itu semua hadis maudhu', hadis rekaan. Supaya orang buat amal. Padahal salah. Nabi tak cakap pun macam tu. Jadi hadis-hadis maudhu' ni banyak. Oleh kerana itu, kalau nak sebar sesuatu, kena tanya ustaz dulu. Saya bagi contoh. Contoh hadis maudhu'. Hadis contoh yang disebar. Esok bermula 1 Rejab. Kan ada kan? Dalam WhatsApp tu. Maka siapa-siapa bagi tahu kepada kawan dia esok 1 Rejab, maka pahala gini. Itu dalam buku hadis palsu pun tak ada. Itu memang hadis rekaan zaman sekarang.
Dia kata Nabi bersabda banyak benda. Jadi sekarang kita bersyukur sebab kita dah ada software nak saring hadis tu. Saya dalam komputer saya ni ada software tu. Boleh saring hadis dengan menggunakan software tu yang saya dah bentang di Jabatan Mufti Kelantan baru ni. Sebab ramai orang tak tahu lagi. Jadi kalau orang tanya saya hadis ni sahih ke tak sahih Ustaz, saya akan guna software ni. Guna software ni untuk kita test hadis tu sahih ke tak sahih. Ada software dia. Nama softwarenya Jawami' Al-Kalim. Nama softwarenya. Jadi zaman sekarang senang. Dalam ni pun ada. Dalam handset pun ada. Dalam handset pun ada. Baik. Software ke apps, Ustaz? Apps. Dalam komputer saya software, dalam ni apps, tapi apps tu apps Arab lah. Okey. Berbayar ke free? Free lah ke? Free. Jadi kita type je hadis tu, kita type aja dia akan keluar. Hadis tu statusnya apa? Jawami' Al-Kalam. Ada? Al-Kalam. Jawami' Al-Kalim. Al-Kalim. Dan ini Arab punya, software Arab. Nanti saya share untuk tunjuk contoh. Sebab kita akan belajar ilmu mustalah hadis tak lama lagi. Minggu depan masuk ilmu mustalah hadis. Kita akan belajar ilmu mustalah hadis. Jadi saya akan share kejap lagi nak tunjuk apa dia ilmu ni. Apa nama panggil ni? Dia punya taraf dia. Okey, saya bagi contoh Okey. Boleh share skrin Boleh, saya allow dah. Okey. Ni. Share skrin kan? Baik. Nampak tak? Okey. Nampak. Nampak Ustaz. Contoh baru ni kan bising hadis zillullahi fil ardi. Sultan adalah bayangan Allah di muka bumi. Ingat tak hadis tu? Yang duk bising baru ni kan? Bising hadis tu sahih ke tak sahih kan? Okay. Caranya saya type kat sini ni. Nampak ni? Zillullahi fil ardi. Nampak tak? Saya type, saya pun bagi tahu dia bahthun. Tolong cari hadis tu dalam kitab mana. Type je bahthun. So ni duk cari ni. Nampak duk cari tu. Dia duk cari tu. Maknanya dia tunggu je lah. Dia cari, kemudian dia bagi tahu perawinya nama siapa, apa nama, dia bagi tahu satu-satu. Dalam kitab mana. Jadi taraf hadisnya macam mana. Ini software ni memang senang bagi saya bila orang tanya hukum hakam hadis. Cari saja, klik saja dia akan keluar. Ni dia start cari. Berapa buah kitab dia cari ni, tengok ni. 1400 kitab. Masya Allah. Daripada 1400 dia cari ni. Baru 56, baru 70 buah dia cari. Bila kita cari, bila dah cari ni, dia bagi tahu adadun nataij, bilangan result. Dia ada perkataan zillullah fil ard ni, bilangan result dia 4. Tapi belum habis lagi tu, baru 300 buah cari. Baru 300 buah. Jadi hadis baru ni yang dikongsikan tu hadis dhaif ke hadis sahih. Yang dikongsikan sultan itu merupakan zillullahi fil ardi. Kita tengok mengikut carian ini. Baik. Ada ni. Ni ada as-sultan zillullahi fil ardi. Tak apa, tunggu dia cari lagi. Maknanya dia siap masuk nombor muka surat tu Ustaz, rakam-rakam tu. Rakam ni nombor muka surat. Setiap Ini kitab jenis hadis marfu' atau kursi, hadis kursi. Ismul masdar ni nama sumber, nama kitab. Ni kashful astar, nama-nama kitab. Dia tulis semua. Baik. Apa saya nak tunjuk je. Ni. Inilah hadis hadis yang dikongsi. As-sultan zillullahi fil ardi. Sultan merupakan bayangan Allah di muka bumi. Faman akramahu, siapa-siapa yang memuliakan sultan, dia memuliakan Allah. Siapa-siapa yang menghina sultan, dia hina Allah. Siapa-siapa yang memuliakan sultan, Allah, dia memuliakan Allah. Siapa-siapa yang menghina sultan, Allah hina dia.
Ini apa nama hadisnya, matannya. Maknanya, okey, sekarang kita nak tahu. Kita nak tahu dia punya apa nama, dia punya status. Hadis ni status mana? Okey, mula-mula kita nak tahu status hadis ni dia kena kenal perawi. Maka merah ni dia perkenalkan perawi. Kita pun klik kat sini contoh. Klik dia bagi tahu perawi ni nama Abu Abdullah. Taraf dia thiqah. Ni thiqah. Subhanallah, detail kita sekali. Detail lah. Thiqah ni maksud dia boleh dipercayai. Maknanya perawi pertama, okey, beres. Perawi kedua pula, Muslim bin Sa'id Al-Khawlani. Okey, majhulul hal. Yang ni tak tahu keadaan dia macam mana. Majhul, tidak diketahui keadaan dia. Bila tidak diketahui, so hadis ni ada something. Tengok perawi seterusnya, Hamid bin Mihran. Umayyad bin Mihran thiqah, dipercayai. Kemudian Sa'ad bin Aus, dhaiful hadis, hadis dia dhaif. Kan? Baik, saya tak cari gitu sebab saya ni tak pandai. So saya minta tolong dia yang dah cari, yang dah buat kajian. Okey. Tengok sini. Dia ada satu al-hukmu 'alal matan. Ni. Hukmun 'alal matan. Hukum matan ni. Sahih ke tak sahih? Kita pun klik kat sini. Klik dia bagi tahu duduk bawah. Ni sahih, ni hasan, ni dhaif, ni syadid dha'fi, ni dhaif biasa, dhaif ringan, ni dhaif sangat. Jadi hadis ni ikut kajian ni kategorinya berada di kategori dhaif. Tapi dhaif biasa, bukan bawah ni. Nampak tak? Nampak kan? Ya, ya. Jadi hadis ni boleh digunakan. Sebab tu Yakin guna. Yakin guna. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tak sampai darjat sahih atau hasan, tapi Yakin guna sebab dhaif dia dhaif ringan yang tidak masuk syadidud dha'fi. Jadi dhaif ringan boleh lagi disebarkan, bagi tahu, tak ada masalah. Kenapa dia jadi dhaif? Dia pun sebut sini, isnadun dha'ifun li annabihi mawdi' irsal. Dia bagi tahu penyebab hadis ni dhaif. Jadi sekarang ilmu mustalah hadis yang kita nak belajar ni, nak masuk muka surat 13 ni minggu depan ni, ilmu yang kaji tentang benda ni lah. Jadi berdasarkan tu kita akan kenal hadis sahih tu apa, hadis hasan tu apa, hadis dhaif tu apa. Hadis apa lagi? Hadis maudhu' tu apa ni kan? Ni kategorinya. Jadi sekarang kita belajar nak kenal benda tu. Tapi kalau nak cari, nak guna kaedahnya, ada apa nama, ada software siap dah dalam komputer. Ada dalam ni pun ada. Dalam handset pun ada. Jadi zaman sekarang ustaz-ustaz ilmunya berada dalam komputer, bukan berada dalam dada. Ustaz-ustaz sekarang. Tak apalah, tu je lah untuk pengetahuan lah. Jadi kita nak masuk muka surat 13 sebab nak mula ilmu baru ni, kita belajar minggu depan lah. Okey? Kita belajar minggu depan lah untuk ilmu mustalah hadis ni. Sebelum masuk hadis pertama, kita kenal dulu hadis marfu' tu apa, hadis mauquf tu apa. Kita kenal dulu. Tapi panjang juga ni. Mungkin makan masa sebulan juga ni nak habis. Boleh tak? Boleh. Okay. Ya? InsyaAllah. Okey, jadi dalam masa setengah jam ni, kalau nak soal, boleh soal. Boleh soal, kemudian kita jawab. Tapi jawab okey. Soalan yang dalam chat box tu Ustaz, kalau di handphone apps yang mana Jawami'ul Kalim tu? Jawami'ul Kalim tak ada handphone. Kalau ada pun tak faham lah Ustaz, kena belajar Kalau ada kena Arab pula lah. Kena belajar bahasa Arab pula. Nurul? Kena belajar bahasa Arab lah. Kalau handphone ni saya guna Ad-Durar As-Saniyah. Nama dia Ad-Durar As-Saniyah. Bahasa Arab juga tu? Bahasa Arab. Kalau Melayu ada tak Ustaz yang senang lah untuk Melayu yang paling latest UiTM dengan UM buat. Tak silap saya. UiTM ada buat. UiTM tapi kena type dengan bahasa Melayu. Apps apa tu? Saya pun lupa. Tapi UiTM boleh cari dalam internet, Google, cuba Google cari apps yang UiTM dengan UM bangunkan untuk orang Melayu. Tapi hadis tu kita masuk keyword Melayu lah. Contoh, belajarlah ilmu sampai ke negara China, contoh. Belajarlah ilmu sampai ke negara China. Cuba type. Type dalam tu dia akan bagi tahu hadis tu dalam kitab mana.
Tapi yalah kita apa nama, kita suka Arab lah. Yang boleh Arab ni memang suka Arab lah. Tapi orang Melayu nak tahu hadis tu sahih tak sahih, type Melayu dalam apps tu lah. Saya lupa dah yang Melayu tu. UM dengan UiTM pernah bangunkan. Itu. Ada lagi? Okey. Ada soalan Kak Sabatun. Boleh? Tak dengar mic. Akak on mic. Ada. Tak dengar Kak Sabatun? Kak Tun mute tu kot. Mute. Unmute. Atau Kak type tak apa. Type nanti saya baca. Nanti Ustaz baca. Atau ada siapa nak tanya lagi Ustaz? Okey, ada soalan lain? Dalam box ni nampak tak ada soalan. Kak Rawia ada nak tanya? Hajar Rawia. Ada. Sambil-sambil kita tunggu ni, saya nak sebut satu lagi berkenaan dengan hadis Nabi SAW ni. Okey, baik. Hadis Nabi ni yang sahih, himpunan sahih betul, memang kita tak tolak lah, iaitu Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim maknanya kalau hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim, maka kita terima. Kita terima terus. Tapi kalau ada periwayatan lain, contoh hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang tu kena ada saringan sikit. Disaring. Mungkin tarafnya dhaif, mungkin tarafnya sahih. Jadi saringan itulah yang kita guna apps tadi tu, guna ni tadi. Okey, soalan tadi kan. Soalan rasa ada soalan tadi. My hadis Jakim. Ya, boleh juga. Mana Jakim pun dah buat usaha. My hadis Jakim pun ada. Dia yalah usaha-usaha ahli-ahli agama ni patut kita sokong dan kita pujilah sebab mereka dah berusaha. Sebab sekarang banyak sangat saya buat hadis-hadis yang yang maudhu', yang, dan bila saya dengar geng-geng anti vaksin ni, minta maaf geng-geng ni, saya dengar tentang dia kita kena tahu nak berinteraksi dengan hadis akhir zaman, dipanggil hadis fitan. Kan dia kata kalau tasik ni kering lah apa, dia pun kait dengan apa yang berlaku sekarang. Faham tak? Yang berlaku sekarang. Dia kaitkan dengan berlaku sekarang. Jadi bila tengok tu, dia panggil hadis malahim. Istilah dia, hadis malahim. Hadis-hadis akhir zaman ni lah. Hadis-hadis nak kiamat ni. Jadi ada hadis yang mereka gunakan untuk menyatakan Dajjal tak lama lagi nak turun lah, apa semualah. Dia guna kadang-kadang kita tengok balik hadis. Hadis tu hadis dhaif. Contoh dia guna hadis tentang orang kulit hitam akan runtuhkan Kaabah. Dia guna hadis tu ketika Barack Obama naik dulu. Dia kata tak lama dah Dajjal nak datang ni. Barack Obama ni dia orang kulit hitam, dia yang akan runtuhkan Kaabah. Sampai kawan tu tak jadi presiden, tak runtuh Kaabah. Maknanya benda-benda macam ni mereka gunakan hadis untuk menakut-nakutkan kita. Jadi kita rasa sedih jugalah. Patutnya mereka kaji dan dengar dulu bagaimana berinteraksi dengan hadis akhir zaman. Dia ada kaedah dia berinteraksi dengan hadis fitan.
Kalau tahu berita, sebab tu saya tak suka kalau orang tanya saya, ni hadis ni macam mana kita nak guna zaman sekarang tentang hari akhir zaman. Saya kata kalau hadis akhir zaman ni saya tak nak fikir. Yang saya fikir satu je hadis akhir zaman. Apa dia Ustaz? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau besok kiamat di tangan kamu ada benih, tanam. Dia kata, di tangan kamu ada benih, kau tanam. Itu yang Nabi bagi tahu. Maknanya kena positif sampai bila-bila. Kena positif. Ini tak positif langsung. Kita nak hidup hebat lagi. Tiba-tiba dengar hadis tu lembik, malah ambil biasalah, takut-takut dajal. Pulak dah. Padahal Nabi kata kalau ada biji benih kat tangan, besok nak kiamat, kau tanam lagi. Kan positif tu. Lepas tu satu lagi saya kata, saya tak nak fikir dajal tak dajal, saya nak cari hadis-hadis Nabi yang Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi bagi tahu macam mana nak selamat daripada dajal. Yang awak duk sibuk sangat-sangat dajal ni perancangan dajal apa semua nak tanya. Ketika nak semayang, lepas fil alamina innaka hamidun majid, baca tak doa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca dah doa tu. Nabi ajar lama tu. Yang ni hadis sahih ni. Kalau nak selamat daripada dajjal, kena baca doa tu sebelum salam. Jangan fil alamina innaka hamidun majid, salam. Jangan. Baca dulu doa ni supaya selamat daripada dajjal. Tu yang pertama. Yang kedua, nak selamat daripada dajjal macam mana? Yang kedua, kena baca surah Kahfi. 10 ayat pertama, 10 ayat kedua. 10 ayat pertama dengan 10 ayat akhir. Nak tanya, 10 ayat pertama dengan 10 ayat akhir tu hafal ke tak? Kalau tak hafal, tak usah cakap bab dajjal. Nabi dah bagi tahu cara nak selamat. Itu sebahagian ulama kata, kalau Nabi bagi tahu 10 ayat pertama dengan 10 ayat akhir, makna literalnya 10 ayat pertama, 10 ayat akhir lah, makna literal. Tapi makna tak literal, makna simbolik. Makna simboliknya suruh hafal semua. Macam kita cakap, aku ni baca buku ni kulit ke kulit. Apa maksud kulit ke kulit? Baca semua kulit ke kulit. Bukan baca kulit depan, kemudian baca kulit belakang. Hadis nak selamat daripada dajjal. Hadis nak selamat daripada dajjal ke? Hadis nak selamat daripada dajjal ni, cara hadis nak selamat daripada dajjal ni, Nabi beritahu, baca 10 ayat pertama, baca 10 ayat akhir. Okeylah, ya, kalau awak terima secara literal, awak pun hafal. Bukan baca hafal, man hafizah, siapa-siapa hafal. Kena hafal 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Jadi siapa-siapa yang terima secara literal, dia hafal 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Okey, bagus. Tapi ada ulama kata, kalau suruh hafal 10 ayat pertama, 10 ayat akhir, makna juga suruh hafal semua. Macam kulit ke kulit tadilah. Jadi soalan saya yang kedua, yang geng-geng yang takut dajjal, dia kata vaksin ni dajjal semua, Kahfi kau hafal tak? Kalau tak hafal, duduk diam. Jadi bagi saya, kalaulah orang yang banyak duk cerita tentang teori-teori dajjal apa semua, tanya soalan dulu. Kau nak selamat daripada dajjal, bukan sibuk cari atau cipta teori baru. Kau hafal Kahfi tu perhabis dulu. Kalau kau tak ingat Kahfi, apa nama tu saya cakap lah tajuk ni. Kau cakap je takut, padahal kau tak takut. Sebab kau tak hafal Kahfi. Jadi itu yang saya punya pandangan. Saya punya pandangan macam tu. Baik. Kemudian kita tengok soalan ni. Saya rasa ada soalan tu Ustaz. Baik. Ada sebaran hadis mengenai emas sekarang. Ustaz boleh komen tak? Macam mana? Sebaran hadis apa tentang emas? Saya pun tak tahu. Tentang apa? Hadis tentang emas tu apa? Suruh beli emas ke apa? Maybe boleh on mic kalau nak tanya. Hadis tentang emas. Ustaz, saya baca ni, saya dapat mesej banyak orang tanya pasal hadis ni. Kejap Mana tadi? Emas Akan tiba satu masa manusia pada masa itu tidak ada apa-apa pun yang bermanfaat selain dinar wang emas dan dirham. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nak tahu tentang hadis tu, kategori hadis tu. Ni saya kena buka apps lah tu. Lepas tu tapi hadis tu dibawa secara Melayu. Melayu tu pening sikit saya nak cari.
Tapi tak apalah, nanti saya jawab minggu depan kategori hadis tu. Cuma kalau bab emas ni benarlah. Emas tu memanglah satu bahan yang tekal. Dia tak jatuh harga, dia tak macam duit kan. Yang tu betul lah tu. Cuma nak tahu hadis tu macam mana, tapi kepentingan menyimpan emas tu memang. Sebab tu orang Kelantan simpan emas. Kata tak? Saya ingat saya kahwin dulu. Biarlah tak apalah. Saya kahwin, orang Kelantan kahwin, mas kahwin dia ikut harga, bukan ikut harga. Disebut dengan harga mas kahwin. Dia bukan RM22 tunai, tak. Orang Kelantan kalau kita bagi RM5,000, RM5,000 lah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin sebanyak RM5,000 tunai. Macam tu. So tahun 2000 dulu kahwin. Jadi RM5,000 tunai. Apa orang Kelantan buat mula-mula kahwin? Dapat je duit tu, besoknya tu pergi kedai emas. Beli emas. Beli emas. Sebab tu dia panggil mas kahwin. Emas kan? Dia beli emas. Dan mas kahwin tu sampai sekarang pun ada lagi. Sampai sekarang tu ada lagi bila beli tu. Sampai sekarang. Dan saya nilai harga sekarang. Harga emas tahun 2000 dengan harga sekarang. Harga sekarang dah 5 kali ganda. Tu saya cakap kat isteri, awak ni jangan main-main. Kalau saya kahwin dengan awak hari ni, mas kahwin awak tu RM25,000 tunai. Main-main. Sebab duit tu emas tu dia tekan. Dia tak macam duit. Duit makin lama makin sikit. Tapi emas tak, dia tekan. Dan benda ni sejak zaman Nabi lagi, sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bagi duit dinar. 1 dinar kepada seorang supaya pergi beli kambing. Orang ni boleh pergi beli, seorang ni pandai tawar dapat 2 ekor. Seorang lagi dapat seekor. Okey, bila dikira harga zaman Nabi, kambing seekor 1 dinar. 1 dinar harga kambing seekor. Bila kita tengok harga kambing sekarang, sama je dengan 1 dinar. Sebab nilai 1 dinar tu sama dengan nilai pada zaman Nabi SAW. Nak bagi tahu tekalnya emas tu. Jadi kepentingan beli emas tu adalah. Cuma nak kaitkan dengan akhir zaman tak ada orang tu, wallahu alam. Yang tu saya kena rujuk hadis dulu. Okey? Jelas Sebab ada yang kata hadis tu taraf dia dhaif. Nanti saya tengok. Yang tu kena rujuk. Saya pun bukan ingat hadis pun, saya lepasan syariah. Tapi saya tahulah nak cari hadis tu sebab kita belajar ilmu orang syariah ni dia belajar ilmu mustalah hadis secara umum je lah. Setakat kenal dan tahu cari. Tapi nak mendalam lagi, dia kena ambil bidang hadis. Yang tu saya tak ambil bidang tu. Tak apa. Kemudian dia kata, Ustaz cadangkan kitab hadis yang boleh digunakan sebagai rujukan. Ada huraian bahasa Melayu. Terjemahan Sahih Bukhari pun ada. Jakim tengah buat pun ada, yang dulu pun ada. Jadi kalau sekarang kalau hadis yang kitab-kitab hadis yang boleh digunakan sebagai rujukan, contoh kitab Riyadhus Salihin yang sudah diterjemah karangan Imam An-Nawawi, itu antara kitab-kitab yang pun sudah ada huraian. Tapi nak bagi tahu ustaz-ustaz kat Malaysia nak dibandingkan dengan ustaz-ustaz kat Indonesia, lagi produktif ustaz Indonesia. Ustaz Indonesia bab buku terjemah hadis, terjemah kitab banyak dia. Ustaz Malaysia kurang. Saya pernah saya nak kitab Qardawi. Nama kitab tu kitab Fiqhu al-Jihad, fiqh jihad. Tak sampai lagi kat Malaysia waktu tu kitab Fiqhul Jihad. Saya terpaksa order daripada Jordan. Saya suruh adik saya hantar daripada Jordan sebab saya nak baca kitab tu. Hantar kat rumah saya hanya boleh baca yang Melayu saja. Yang Arab saja. Yang Melayu terjemahan belum siap, belum ada lagi. Usahakan Melayu, Arab pun belum ada lagi kat Malaysia. Waktu tu saya pergi ke Indonesia. Pagi tu saya pergi ke Indonesia, ada program kat sana. Saya pergi kedai. Rupanya kat kedai Indonesia terjemahan sudah ada lah. Fiqhul Jihad yang bahasa Melayu, yang bahasa Arab belum sampai lagi kat Malaysia. Kat Indonesia dah ada terjemahan. Saya kata lajunya orang Indonesia terjemah. Tu ustaz-ustaz Indonesia. Laju. Kenapa? Sebab
ustaz Indonesia ni peluang kerja dia tak macam ustaz Malaysia. Ustaz Malaysia ni peluang kerja dia lagi besar. Boleh jadi guru JKOF apa kan. Jadi gaji dah mahal, terjemah buat apa. Geng-geng tu mungkin tak ada, ni terpaksa terjemah buku. Makin buku baru dia terjemah, makin cepat dia dapat royalty dan sebagainya. Memang untuk itulah tu kadang-kadang bagus juga susah ni menyebabkan lebih produktif fikir. Jadi Indonesia memang banyak. Tapi ada beberapa kena fikir jugalah kalau Indonesia ada terjemahannya tak berapa tepat. Ada juga. Jadi itu contoh buku-buku yang boleh saya cadangkan, buku Riyadhus Salihin kalau bahasa Melayu. Mastikah hadis Jakim keluarkan Mastikah hadis. Kalau bab semayang, Mastikah hadis jilid yang kedua. Itu bab semayang sahaja. Hadis dan hukum hakam ada dalam tu. Mastikah hadis jilid yang kedua karangan Abdullah Basmeh. Kalau bab akidah, Mastikah hadis jilid yang pertama. Mastikah hadis jilid yang pertama karangan Abdullah Basmeh dan juga Mufti Almarhum Haji Nur. Mastikah hadis jilid yang ketiga bab puasa dan zakat karangan Syekh Abdullah Basmeh. Syekh Abdullah Basmeh dah meninggal dunia lah. Jadi lepas meninggal dunia tak ada dah Mastikah hadis jilid yang keempat, tak ada. Ada Mastikah hadis jilid pertama, kedua dan ketiga. Terbitan Jakim. Yang tu boleh lah sebagai rujukan. Kalau nak tahu bab hukum hakam semayang, boleh rujuk dalam semayang dan taharah. Boleh rujuk dalam Mastikah hadis jilid yang kedua. Mastikah hadis jilid kedua ni dia mula dengan taharah, dia berakhir dengan jenazah. Semayang ada, bab solat jenazah ada, semua tu. Saya pernah khatam lah kuliahkan kitab tu di surau sebelah rumah saya ni. Baik. Okey, seterusnya tengok lagi soalan kalau ada. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis mungkar dan hadis ma'ruf? Baik. Gini. Kalau dalam istilah hadis mungkar ni dia istilah hadis mungkar ni termasuk dalam kategori hadis dhaif. Dia hadis sahih, tak cukup syarat hadis sahih dia jadi hadis dhaif. Hadis dhaif pula ada nama mursal, ada nama mudallas, ada nama mungkar. Tu nama hadis. Nama hadis tu. Kenapa hadis tu dipanggil hadis mudallas? Sebab sembunyikan perawi. Tu mudallas. Contohlah. Sembunyikan perawi. Contoh saya lah, dikenali sebagai Rifki. Dikenali, orang kenal saya Ustaz Rifki. Tapi katakanlah kalau ada saja saya Rifki tu, hadis tu akan jadi dhaif. Kerana saya ni tidak berapa dipercayai, contoh. Maka orang nak hilangkan nama Rifki tu, dia kata daripada Abu Amin. Abu Amin tu ayah pada Amin. Ayah Amin tu saya lah, Rifki juga. Tapi sengaja orang tak letak daripada Rifki. Sebab orang tahu kalau Rifki punya hadis, maknanya periwayatan, kalau perawi itu nama Rifki, maka perawi itu tidak dipercayai dan hadis tu jatuh jadi status dhaif. Jadi tak nak bagi status dhaif, dia sembunyikan nama Rifki, dia letak nama orang lain tapi orang sama. Abu Amin tu ayah kepada Amin. Amin tu anak saya. Faham tak? Abu Amin tu orang sama dengan Rifki. So dia pun tulis hadis tu, aku terima hadis ni daripada Abu Amin. Abu Amin terima daripada orang ni. Jadi hadis tu tengok-tengok sahih. Sebab apa? Sebab Abu Amin ni bukan Rifki. Orang nampak macam bukan Rifki. Padahal Rifki. Cek balik, rupanya perawi hadis ini sembunyi nama perawi daripada Rifki kepada Abu Amin. So hadis tu nama hadis mudallas. Nama istilah dia. Nama istilah. Jadi yang ni kita akan belajar dalam tajuk hadis dhaif. Hadis mungkar ni adalah hadis yang periwayatan dua riwayat. Riwayat yang pertama ni menyelisihi riwayat yang sahih. Ada riwayat sahih, ada satu hadis berbeza periwayatan dengan yang sahih. Dia panggil mungkar. Ma'ruf saya tak tahu. Saya rasa tak ada hadis ma'ruf saya rasa. Sebab apa tak ada? Mungkar dengan ma'ruf ni dia ada dalam istilah dakwah je. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada yang tu. Tapi kalau mungkar ni dia pelik. Mungkar dalam hadis tak ada geng dia. Tapi mungkar dalam nama malaikat ada geng dia. Mungkar nakir. Ada geng dia. Mungkar dalam dakwah ada geng dia. Ma'ruf. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau malaikat, mungkar nakir. Tapi kalau hadis tak ada mungkar ma'ruf. Rasa tak ada ma'ruf. Gitu rasanya.
Nanti kita belajar. Kalau masyhur ada, hadis masyhur ada, hadis ma'ruf. Nantilah kita belajar bab istilah mustalah hadis ni. Jadi kesimpulannya, hadis munkar berada dalam kategori hadis dhaif. Kenapa dia jadi dhaif? Kita akan belajar insya-Allah. Okey, boleh bagi doa sebelum salam tadi. Okey, bagus. Ustazah Dr. Adibah dah bagi doa. Doa yang sebut tadi. Doa ni dia banyak riwayat. Doa sebelum salam ni nak bagi tahu. Doa sebelum salam ni dia ada berbelas riwayat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Satu. Ada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada juga. Lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada juga. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Itu ada juga. Maknanya kalau seorang imam bila dia semayang dah, lepas habis fil alamin innaka hamidum majid, kalau dia baca semua doa-doa ni, doa-doa yang ada dalam periwayatan ni, makmum akan tunggu lama. Macam baca tahiyat 2 kali. Macam baca at-tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid 2 kali. Sebab doa banyak sangat. Perawi yang meriwayatkan doa sebelum salam tu. Tapi saya sedih. Bila saya pergi semayang tu, kita nak baca 2-3 je doa-doa tu. Tak sempat. Imam dah salam dah. Tapi tak apa, imam salam kita baca lah. Tapi nak beritahu imam kita ni memang ekspres sungguh. Kadang-kadang kita baru Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia salam dah. Saya kata imam ni pelik sungguh. Lajunya dia baca. Dua je. Sama ada dia baca laju atau memang dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad je. Tu je. Jadi rugilah. Kenapa rugi? Sebab antara doa yang paling makbul Nabi sebut ialah dubura kulli salatin maktubah. Nama dia. Antara doa paling makbul ialah dubura kulli salatin maktubah, belakang semayang fardu. Dubura. Melayu kata dubur. Jadi dubur salat fardu. Jadi ulama syarah. Apa maksud dubur solat fardu? Sebahagian ulama kata lepas solat tu doa makbul. Sebahagian ulama kata kalau dubur bukan lepas solat, dalam solat. Dia macam dubur manusia tu, dia bukan duduk luar manusia, duduk dalam manusia. Tapi duduk belakang. Jadi kalau dubur solat tu maksud dia duduk belakang semayang masih dalam semayang. Maka ulama sebut doa paling makbul dubura kulli salati maktubah ialah selepas fil alamin innaka hamidum majid lah. Sebab dia duduk ujung semayang. Itu maksud dia. Sebahagian ulama kata tak. Ujung semayang dengan makna lepas semayang, lepas salam. Jadi ada dua pandangan. Jadi bila ada dua pandangan, kita buat dua-dua lah. Sebelum salam pun kita baca doa, selepas salam kita baca doa macam biasa dah. Jadi dua-dua ni tepat makbul doa. Jadi tapi fil alamin innaka hamidum majid terus salam, rugi. Patutnya fil alamin innaka hamidum majid minta lu doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta jauh daripada azab jahannam, min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada ujian hidup dan ujian mati. Waktu hidup ni ujian banyak, minta Allah Ta'ala selamatkan. Waktu nak mati tu lagi banyak ujian, minta Allah Ta'ala selamatkan. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada juga riwayat sebut wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan daripada fitnah ujian masiihid dajjal, ujian dajjal. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin ada seorang ulama nama dia Tawus. Dia suruh anak dia semayang semula. Sebab anak dia tak baca doa ni. Tawus, dia suruh anak dia semayang semula. Sebab tak baca doa. Dia bagi tahu anak dia semayang semula. Kau tak baca doa penting. Walaupun tak baca doa tu bukan batal ke semayang. Tetapi nak bagi tahu dia tak nak anak dia lupa benda-benda yang penting. Jadi kita ni lepas kita belajar ini jangan tinggal doa ni. InsyaAllah jangan tinggal doa ni ketika kita semayang. Moga-moga kita diselamatkan daripada daripada ujian-ujian azab kubur, ujian azab neraka, ujian dajjal. Minta Allah Ta'ala jauhkan. Amin ya rabbal alamin. Ini penting nak bagi tahu
ulama-ulama dulu sampai suruh anak dia semayang semula. Sampai suruh anak dia semayang semula. Baik. Soalan last. Sofian. Assalamualaikum Ustaz Doktor. Dengar? Salam. Salam. Dengar? Dengar. Okey. Saya nak tanya tentang hadis daif ni. So, macam mana pendekatan kita mengenai hadis yang daif, sama ada dari segi kita nak beramal ataupun berhujah dengan hadis ni, kita boleh terima ke macam kita tak boleh, macam mana? Tolak ke apa? Okey, baik. Hadis dhaif soalan ni bagus. Soalan ni boleh rujuk buku saya tentang amalan sunnah selepas solat. Tapi tak apa. Saya jawab kejap. Sebelum saya jawab tu, saya nak share skrin yang tadi. Lepas tu saya akan jawab ikut kitab juga. Senang share skrin. Boleh share? Boleh. Sila. Okay. Saya nak sambung yang tadi sikit. Baik. Nampak Okey, nampak. Baik. Ini kitab I'anatul Talibin, cerita doa yang perlu baca sebelum daripada salam. Ni antaranya ni lah. Ni Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ni semua ni. Okey, baik. Apa dia sebut? Dia sebut bawah ni. Baik. Ni sebut ni. Kesa ni nampak tak? Nampak kesa kan? Nampak Ustaz. Wa anna Tawusan rahimahullahu ta'ala amara ibnahu bi i'adati salah hina lam yad'u bi hadha ad-du'a fiha. Sesungguhnya Tawus, orang ulama rahmatullahi alaih, mengarahkan anak dia ulang semula semayang ketika dia tidak berdoa dengan doa ni. Maknanya doa tadilah. Dia tak berdoa, anak Tawus ulang semula. Nak bagi tahu pentingnya. Wa zahiru kalami Tawus anahmilul amra bihi 'ala al-wujub. Dia kata zahir perkataan Tawus ni seolah-olah baca surah ni, baca doa ni macam wajib. Seolah-olah baca doa ni macam wajib. Seolah-olah. Tapi kami kata mustahab pun, sunat. Tak wajib pun. Tapi nak bagi tahu Tawus tu ambil pendekatan yang amat penting. Kena baca doa ni. Okey, saya nak jawab soalan tadi. Macam mana nak berinteraksi dengan hadis dhaif. Okey, saya akan tunjuk kitab. Tunjuk kitab lagi sedap. Kitab jawapan bagi soalan tadi ada dalam kitab Al-Azkar. Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Tak apa, saya tunjuk kitab dulu. Al-Azkar Imam Nawawi. Baik. Dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, dia ada sebut satu benda tentang hadis tadi. Nanti saya type, saya tunjuk. Kitab lagi sedap. Okay, baik ni. Ini yang hadis Nabi sebut. Imam Nawawi sebut. Nampak Nampak Ustaz. Okey. Qala al-ulama'u minal muhaddithin wal fuqaha. Dia kata, berkata ulama dari kalangan ahli hadis dan juga fuqaha dan sebahagiannya, yajuzu, harus, wa yustahabbu, digalakkan, al-amalu, beramal, fil fadail, dalam bab fadail amal. Mana kita pegang hadis dhaif dalam bab fadail amal. Boleh hadis dhaif. Wat targhib, untuk memberi motivasi orang buat amal. Wat tarhib, untuk bagi amaran supaya orang tak buat jahat. Bil hadis dhaif, dengan menggunakan hadis dhaif. Maknanya sunat menggunakan hadis dhaif dalam bab fadail. Fadail ni contoh, siapa puasa ni dapat pahala ni. Kita pun nak beramal. Boleh dengan hadis dhaif, dengan syarat malam yakum maudu'a, selama mana hadis dhaif itu tidak sampai tahap hadis palsu. Boleh faham tak? Boleh faham? Okey. Maknanya boleh kita guna hadis dhaif dalam bab fadail. Baik. Untuk jelaskan lagi. Kita buka kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari dia sebut panjang lagi. Panjanglah pula syarah ini, tak apa ke ni? Tak apa. Aku nak masuk. Tak apa, alhamdulillah, boleh. Aku nak masuk. Baik. Tengok Fathul Bari. Fathul Bari ni hadis syarah kepada hadis Al-Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Baik. Sekejap. Dalam Fathul Bari dia bagi syarat. Syaratnya syarat pertama hadis dhaif
Pertama, hadis dhaif tu mesti berada dalam kategori yang selari dengan pandangan Quran dan Sunnah. Maknanya dia tidak menyelisihi prinsip asas dalam Quran dan Sunnah. Baik. Okey, dia syarah sini, tengok ni. Dia syarah sini. Syarat dia hadis tu antaranya bisyarti alla yashtadda dha'fu. Janganlah syarat hadis itu sampai dhaif jiddan. Syaratnya jangan dhaif jiddan. Kalau hadis tu dhaif tapi bukan dhaif ringan, dhaif sangat-sangat, tak boleh guna. Wala yu'ariduhu khabarun, dan janganlah hadis dhaif itu berselisih dengan hadis sahih. Yang ketiga, wa alla yu'taqada thubutahu. Jangan pula kita meyakini memang benda tu benar-benar datang daripada Nabi. Sebab apa? Sebab kalau kita yakin benda tu datang daripada Nabi sedangkan dia bertaraf dhaif, maka kita telah melakukan pendustaan ke atas Nabi. Kita kata Nabi cakap, padahal ulama kata mungkin Nabi cakap, mungkin Nabi tak cakap. Jadi bila kita terima hadis-hadis dhaif, contohlah hadis dhaif lah, contoh saya bagi tahu hadis dhaif. Contoh hadis dhaif, sapu muka lepas mayang. Itu contoh hadis dhaif, sapu muka lepas mayang. Baik. Lepas mayang tu hadis dhaif. Ada disebut oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sebut dalam kitab Azkar, boleh sudah sembahyang sapu muka. Hadis tu hadis dhaif. Jadi siapa-siapa nak amal silakan. Tak salah. Siapa tak nak amal pun tak salah. Cuma kalau dia nak amal, jangan dia kata ni memang Nabi buat ni. Belum tentu. Sebab hadis tu hadis dhaif. Jelas tak? Jadi nak tolak terus tak boleh. Nak tolak terus tak boleh. Sebab ulama kata boleh terima. Tapi kalau hadis tu memang palsu, wajib tolak. Macam tu. Macam mana kita berinteraksi dengan hadis dhaif. Nanti kita akan belajar. Yang ni laju, tak sempat masuk tajuk pun tanya dah. Soalan last daripada Ilham tu Ustaz. Doa sebelum salam tu kita boleh baca macam biasa atau sebut dalam hati? Doa sebelum salam tu baca macam biasalah. Arab lah. Jangan baca Melayu pula, Arab. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam lagi. Lepas fil alamin innaka hamidun tu kita baca doa-doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Okey, alhamdulillah. Okey, tu jelah Ustaz, saya nak tanya satu. Kalau akhir hadis tu biasa kita tengok dia tulis muttafaqun alaih. Apa maksud dia tu? Okey, kalau hadis satulah sikit. Kalau hadis muttafaqun alaih tu maksud dia hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Okey, so boleh terima teruslah. Memang boleh terima. Muttafaqun alaih ni istilah bagi Bukhari Muslim, juga kalau hadis dia sebut rawahu syaikhan. Syaikhan pun Bukhari Muslim. Kalau rawahu sittah. Kalau sittah diriwayatkan oleh 6. 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi. 6. Yang tu 6. Kalau dia punya root word dia, bahasa Arab dia apa tu? Muttafaqun tu apa? Alaih tu atas. Muttafaqun yang disepakati. Alaihi di atasnya. Okay. Yang disepakati ke atasnya maksudnya yang disepakati oleh dua orang. Apa nama? Perawi hadis, iaitu Bukhari dan Muslim. Okey, ada satu soalan. Sekiranya kita solat berjemaah, bolehkah kita habiskan doa-doa yang kita selalu baca sebelum salam, contoh masa sujud akhir atau sebelum salam walaupun imam dah salam? Baik, gini. Kalau dalam sujud akhir, nak bagi tahu dulu. Dalam sujud akhir, kita sebenarnya Nabi sebut apa nama, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dilantik untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Kalau dia rokok, kamu rokoklah. Kalau dia sujud, kamu sujudlah. Jadi kalaulah seorang tu semayang jemaah sama dengan imam, imam tahiyat akhir, dia duduk lama lagi sujud, makruh hukumnya. Jadi kalau nak sujud lama boleh. Sujud waktu semayang tahajud seorang-seorang tu boleh lah. Kalau dia sujud lama, imam dah salam tak sujud lagi, taklah batal semayang, tapi makruh. Tak batal, makruh. Jadi tak usah buat gitu. Kalau imam sujud dia baca 3 kali, kita nak baca setakat 5 kali boleh lah, tak lama sangat.
Tapi kalau imam baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, kita ni siap baca 7 kali, kemudian sambung lagi dengan doa sampai imam salam pun kita salah lagi, hukumnya makruh. So kena ikut imam. Kena ikut imam. Baik, itu dalam isu sujud dan imam tahiyat akhir. Tetapi sekiranya salam. Contoh imam fil alamin innaka hamidul majid, dia salam. Kita pun fil alamin innaka hamidul majid, tapi kita nak baca lu doa. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nak berhabis dulu. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh sebab imam dah selesai sembahyang. Kita pun tak salam sama dengan dia sebab kita nak habiskan doa-doa kita, boleh. Tak ada masalah. Tapi dalam kes sujud tadi tak bagus. Sujud tadi. Tapi kalau lepas sembahyang ni imam dah siap, tak apa. Tak apa, dia macam sujud sahwi. Sujud sahwi katakanlah sujud sahwi itu sunat. Imam lupa kunut. Kemudian bila imam lupa kunut, imam lupa pula sujud sahwi. Punya hebat imam pagi tu. Jadi dia lupa sujud sahwi, kita ni rasa Allah teruknya imam ni, aku nak sujud sahwi lah. Boleh tak kita sujud sahwi? Soalannya boleh tak? Boleh. Sebab imam tinggal benda sunat, boleh kita sujud sahwi. Maka bila imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun sujud sahwi. Kenapa kita sujud sahwi? Sebab kita rasa rugi imam tinggalkan sujud sahwi. Boleh. Tapi kalau imam sujud sahwi, kita pula tak sujud sahwi, tak nak sujud sahwi. Aku bukan salah apa pun. Contohlah dia datang imam datang duduk imam tahiyat akhir. Imam lupa sembahyang, imam lupa sujud sahwi, imam lupa kunut. Jadi sunat bagi imam untuk sujud sahwi. Bila dia duduk rakaat akhir, duduk tahiyat akhir tu dia baru sampai, Allahu akbar, dia duduk. Lepas tu tahiyat akhir sama dengan imam, tiba-tiba imam tak salam. Imam sujud sahwi. Dia pun, aku bukan tinggal kunut pun, imam yang kunut. Aku tak nak sujud sahwi, makruh. Batal. Jadi kalau imam sujud sahwi, kita wajib ikut imam sujud sahwi. Tapi kalau imam lupa sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Boleh faham? Faham. Yalah, cukup. Itu dah lama ni. Dah 10.40, dah lebih dah. Apa, insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi. Soalan banyak ni, insya-Allah. Kita rasanya setakat tu sajalah. Mohon ampun dan maaf terlebih masa. Kok nak sarapan. Ni cakap makmum nak sarapan, padahal ustaz pun belum sarapan lagi. Ustaz makan ubat tadi. Ubat darah tinggi je. Baik. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Moga-moga Allah Taala berkati. Setakat tu saja saya kembalikan kepada doktor. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. So hari ni setakat ni saja. Terima kasih dan minta maaf juga Ustaz sebab terlebih semua excited ni sebenarnya sebab dah lama dah kita nak kelas yang macam ini. So alhamdulillah dapat ni. Dan kami pun alhamdulillah dah ada kitab Ustaz, kitab hadis, dan terima kasih banyak-banyak Ustaz dah dapat juga buku doa munajat ni. Alhamdulillah. Okey. Rasa bagus juga kalau siapa dah ada doa munajat tu untuk kita untuk kita diskusikan satu slot untuk buku tu saja. Oh, okey, boleh. Siapa-siapa tak ada, minta saya bagi free. Okey. Untuk kita diskusikan kepentingan kita baca doa-doa tu. Okey, insya-Allah. So nanti kita ni arrange. Okey, terima kasih semua sekali lagi dan insya-Allah kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz dan Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Cik Ina, adik ada juga sini.